Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kali ini kita akan membincangkan tentang kuliah bab 1 pengenalan ekonomi. Untuk pengetahuan para pelajar semua, pengenalan ekonomi dalam bab 1 ini merangkumi 3 subtopik besar, iaitu 1.1 bidang kajian ekonomi dan 1.2 iaitu keluk kemungkinan pengeluaran ataupun kita kenali sebagai KKP, dan seterusnya 1.3 sistem ekonomi. Okey, jadi kita terus kepada objektif pengajaran. So diharapkan di akhir pengajaran nanti pelajar dapat pertama sekali mentakrif dan seterusnya menghuraikan apa itu konsep ekonomi, dan seterusnya memberi takrif kepada maksud mikroekonomi dan juga makroekonomi. Pelajar diharap dapat menjelaskan unit-unit ekonomi serta objektifnya. Seterusnya dapat menerangkan faktor pengeluaran, dapat menerangkan punca ataupun masalah ekonomi, dan seterusnya melihat dan menerangkan konsep-konsep masalah ekonomi, iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Kemudian dapat menerangkan masalah asas ekonomi yang terdiri pada 4 perkara, iaitu apakah barang yang hendak dikeluarkan, berapa banyakkah barang yang hendak dikeluarkan, untuk siapa barang dikeluarkan, dan seterusnya bagaimana. Okey, ada 4. Saya sebut tidak mengikut susunan lah, tetapi 4 tu kita akan bincangkan. Diharapkan pelajar dapat menerangkannya dengan baiklah satu persatu. Seterusnya di akhir pengajaran kita mengharapkan pelajar dapat memberi takrifan dan seterusnya dapat menerangkan jenis-jenis barang atau kita kenali sebagai pengkelasan ke atas barang-barang yang ada dalam ekonomi. Seterusnya untuk bahagian subtopik 1.2 kita mengharapkan pelajar dapat memberi takrifan kepada kemungkinan pengeluaran, dan seterusnya pelajar dapat menerangkan andaian kepada KKP, keluk kemungkinan pengeluaran, dan seterusnya melihat ataupun membincangkan konsep masalah ekonomi yang berkaitan dengan KKP. Seterusnya, bila membincangkan tentang keluk kemungkinan pengeluaran juga, diharapkan pelajar dapat menghitung kos lepas, iaitu kos lepas seunit. Kemudiannya dapat diharapkan pelajar dapat menerangkan sistem ekonomi konvensional yang terdiri daripada kapitalis, sosialis dan juga ekonomi campuran. Seterusnya diharapkan dapat pelajar dapat menerangkan tujuan campur tangan kerajaan dalam ekonomi, pelajar dapat menerangkan prinsip, objektif dan juga ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Okey, kita pada bahagian 1.1 ni kita akan tengok dari bidang kajian ekonomi. Okey, dari segi yang pertama sekali takrifan ekonomi lah. Apa itu ekonomi? So, ekonomi inilah satu bidang pengkajian yang dikenali sebagai bidang sains sosial, di mana bidang ini mengkaji tentang gelagat ataupun mengkaji tentang perilaku manusia, bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber ataupun kita panggil faktor-faktor pengeluaran yang di mana dikatakan terhad untuk dihasilkan barang bagi memaksimumkan kehendak manusia yang dikatakan tidak terhad. So di sini ada beberapa keyword yang penting. Yang pertama sekali ialah bidang kajian sains sosial. Yang keduanya yang mana bidang ini mengkaji tentang gelagat atau perilaku manusia lah. Yang keduanya, yang ketiga ialah berkaitan dengan faktor-faktor, menggunakan faktor-faktor ataupun sumber pengeluaran yang dikatakan terhad. Yang keempatnya ialah bagaimana memenuhi kehendak ataupun memaksimumkan kehendak manusia yang dikatakan tidak terhad. Okey, itu dia maksud
takrifan bagi ekonomi. Dan bidang ekonomi ini ada dua bidang yang besar, yang pecahkan kepada dua, satu mikroekonomi dan satu lagi ialah makroekonomi. Dari segi mikroekonomi ini bidang pengkajian ekonomi yang mana dia menganalisis ataupun melihat ataupun mengkaji ataupun mengambil tahu tentang aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi yang kecil, ya, yang melibatkan perilaku ataupun gelagat antara pengguna pengeluar yang berlaku dalam sesuatu pasaran. Skop pengkajiannya adalah dikatakan dalam skop yang kecil, melibatkan beberapa pihak saja ataupun unit-unit ekonomi saja, iaitu pengguna, firma ataupun pengeluar dan juga sedikit peranan kerajaan dalam satu pasaran tertentu lah. Okay. So hubungan itu berkaitan dengan permintaan, penawaran, penentuan tingkat harga, keseimbangan, bagaimana manusia bagi pengguna lah, bagaimana pengguna memaksimumkan kepuasan dia ataupun utility dia daripada pembelian barang, dan bagi pengeluar bagaimana kita melihat pengeluar cuba memaksimumkan keuntungan mereka dengan mengeluarkan barangan dengan kos yang paling rendah ataupun kita panggil kos yang minimum. Itu dia pengkajian bidang mikroekonomi yang kita akan lihatlah dari skop itu. Dan begitu juga dengan ada campur tangan sedikit pihak kerajaan, dan kita akan melihat dari segi peranan yang dimainkan oleh kerajaan dari sudut campur tangannya, dari segi pengenalan cukai dia dan seterusnya, mungkin pemberian subsidi yang ada melibatkan pasaran. Okey, kita akan tengok itu bidang pengkajian mikroekonomi. Kalau bidang pengkajian makroekonomi ini kita boleh katakan bidang pengkajian ekonomi yang menyeluruh lah, secara menyeluruh, yang melibatkan beberapa pemboleh ekonomi yang penting, yang boleh mempengaruhi prestasi ekonomi atau perjalanan ekonomi di sebuah negara. Pemboleh ubah yang dimaksudkan itu seperti pendapatan negara, data pendapatan negara, data guna tenaga, inflasi dan juga imbangan pembayaran. Okay. Jadi boleh dikatakan bila makroekonomi ini melihat pada aktiviti ekonomi secara menyeluruh, jadi kita boleh kata dia mengkaji kegiatan ataupun peranan yang dimainkan oleh sektor-sektor. Bila sebut sektor ni dia berbeza dengan unit-unit kecil dalam bidang mikro yang menyentuh, yang memang melihat kepada pengguna dan pengeluar, tapi bila melibatkan makro yang menyeluruh ni, kita tak sebut pengguna pengeluar, kita akan sebut sektor-sektor, isi rumah, firma, kerajaan, dan juga ada melibatkan aktiviti sektor luar juga. Sektor luar ni bermaknanya negara luar lah. Okey. Jadi boleh dikatakan bila secara menyeluruh tu makna kita melihat secara agregat dalam, yang pentingnya dalam menentukan apa kegiatan ekonomi lah dalam sebuah negara. Itu adalah makroekonomi. So saya harap pelajar dapat membezakan antara mikroekonomi dan bidang makroekonomi. Okey, kita tengok unit-unit ekonomi. So dalam bidang mikroekonomi ni ada 4 unit yang terlibat dalam ekonomi mikro. Pertama sekali isi rumah. Okay. Isi rumah ni dia boleh dikatakan individu ataupun juga mungkin boleh dikategorikan sebagai sekumpulan individu, yang mana mereka ni tinggal bersama dan membuat keputusan bersama untuk menggunakan barang dan juga pendapatan yang mereka perolehi. Okay. Jadi dengan kata lainnya, kalau individu ataupun sekumpulan individu, maknanya mungkin dia melibatkan seorang ataupun mungkin lebih daripada seorang. Kalau lebih daripada seorang tu maknanya sekumpulan, bermakna dia adalah satu keluarga lah. Okay. Itu maksud isi rumah. Dan isi rumah ni dia memiliki faktor-faktor. Dia yang memiliki faktor-faktor.
Apabila dia memiliki faktor-faktor pengeluaran, bermakna dia akan menawarkan faktor-faktor pengeluaran itu kepada firma, sebab firma tidak memiliki faktor-faktor pengeluaran. Dan daripada faktor-faktor pengeluaran yang ditawarkan kepada firma itu, dia akan memperolehi ganjaran lah daripada penawaran faktor tadi. Faktor-faktor pengeluaran terdiri daripada buruh, tanah, modal, usahawan. Jadi apabila isi rumah menawarkan buruh, tanah, modal, usahawan kepada firma untuk digunakan dalam proses pengeluaran, so mereka akan memperoleh ganjaran dari segi upah, sewa, bunga dan untung. Yang itu semua tu, upah, sewa, bunga dan untung tu merupakan pendapatan daripada faktor-faktor pengeluaran tadilah. Okey. Isi rumah ni mempunyai objektifnya, iaitu dia cuba memaksimumkan kepuasannya daripada pembelian ataupun permintaan daripada barang yang diminta ataupun dibeli oleh pengguna. Okay? Jadi pengguna akan cuba memaksimumkan kepuasan ataupun kita panggil sebagai utility. Okay, yang kedua, sektor yang kedua adalah unit firma. Dia merujuk juga kita kenal sebagai pengeluar. Okay? Dan dia bermaksud sekumpulan pengeluar ataupun mungkin firma yang mana dia menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan juga perkhidmatan. Okey. Fungsinya mengeluarkan barang dengan menggunakan faktor-faktor lah. Kalau tak ada faktor-faktor pengeluaran, dia tidak dapat menghasilkan ataupun mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Tapi faktor-faktor pengeluaran itu dia tidak miliki, bermakna dia mendapatkannya daripada isi rumah. Okay, jadi firma ni dia berfungsi sebagai selain daripada menggunakan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang, dia dalam proses nak mendapatkan faktor itu, dia terpaksa membeli faktor pengeluaran yang mana dimiliki oleh isi rumah kan. Jadi dengan kata lainnya, mereka ni bertindak sebagai perantara lah dalam proses menukar input ni menjadi output. Dan dalam proses menukar input pada output tu maknanya dia melibatkan proses pengeluaran. Okay, so objektif firma ni ialah memaksimumkan keuntungan. Sebab dengan menghasilkan produk ataupun barang itu, dia mengharapkan memperolehi keuntungan lah. Okay, itu matlamat ataupun objektif bagi firma. Dan pihak yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan ni kita boleh kata dia badan yang menguruskan lah. Badan yang menguruskan ataupun yang melaksanakan kegiatan ekonomi di sesebuah negara. Yang pentingnya untuk menstabilkan dan membangunkan ekonomi negara. Okey, itu maksud kerajaan. Dan fungsi dia mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh isi rumah dengan firma, supaya dia tidak membawa kerugian kepada masyarakat keseluruhannya. Fungsi kerajaan ni mengawasi kegiatan ekonomi lah. Okey, supaya aktiviti ekonomi itu berjalan dengan baik dan memberi benefit lah kepada masyarakat. Jadi dan tapi kerajaan juga boleh berfungsi melakukan kegiatan ekonomi jugalah dengan mengeluarkan barang dan perkhidmatan, yang mana barang yang perkhidmatan yang dikeluarkan ini adalah barang yang tidak dikeluarkan oleh firma swasta lah. Sebab kita faham firma ni tadi, pihak swasta ni dia bermatlamat untuk memaksimumkan keuntungan, jadi dia akan mengeluarkan barang yang memberi keuntungan kepada mereka. Jadi barang yang tidak memberi keuntungan sudah pasti dia tak akan keluarkan. Jadi di sinilah fungsi kerajaan mengeluarkan barang-barang yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta. Dan barang yang tidak dikeluarkan oleh swasta ni dikeluarkan oleh kerajaan ni dikenali sebagai barang awam lah. Okay? Dan objektif kerajaan adalah memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey, seterusnya kita tengok sektor yang keempat, iaitu sektor luar. Dia melibatkan ekspor dan import sesebuah negara dengan negara lain, sama ada dalam bentuk barang ataupun perkhidmatan, ataupun juga mungkin dalam bentuk pergerakan aliran modal, sama ada modal tu bergerak masuk ataupun keluar dari sesebuah negara ke negara lain. Itu dia maksud sektor luar. Walaupun biasanya kita menganggap ekspor import lah yang
berlaku antara sektor negara kita dengan sektor luar. Tapi sebenarnya dia bukan melibatkan ekspor import. Dia melibatkan juga pergerakan aliran modal juga, dia ambil kira sebagai hubungan yang berlaku antara sektor luar dengan negara kita. Sudah pasti ini semua dikatakan melibatkan perdagangan antarabangsa lah antara negara. Okey, kita tengok pula pada perkara yang seterusnya, itu faktor-faktor pengeluaran ataupun kita kenali juga sebagai sumber ekonomi ataupun input. Okey, input ni secara relatifnya dia bersifat kekurangan, yang mana tapi dia diperlukan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan lah. Cuma dia bersifat kekurangan ataupun kita sebut semua sumber adalah terhad. Okey, antara sumber yang pertama adalah buruh. Okey, jadi buruh ni siapakah buruh ni? Buruh ni ialah individu yang mana dia terdiri daripada 3 kategori atau kelompok, iaitu namanya buruh mahir, buruh separuh mahir dan buruh tidak mahir. Tapi buruh-buruh ini dia ataupun individu ini dia memang berfungsi sebagai menyumbangkan tenaga lah. Tenaga yang disumbangkan adalah dari segi secara mental dan fizikal, semata-mata untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Itu dia buruh. Maknanya buruh ni berfungsi untuk menyumbang tenaganya dari segi mental, dari segi fizikal, yang penting untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So, buruh ni kita fahamlah ada tiga kelompok, buruh mahir, buruh separuh mahir dan tidak mahir, kurang mahir lah. Dan dia bersifat mobiliti tempat, maknanya dia boleh beralih tempat, boleh berubah, bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain. Begitu panggil mobiliti tempat. Ganjaran bagi buruh ni hasil daripada menggunakan khidmat buruh ni, maka dia akan menikmati upah lah sebagai ganjaran daripada perkhidmatan yang diberikan. Okey, seterusnya sumber yang kedua adalah tanah. Tanah ni bukan bermakna tanah yang kita maksudkan itu. Tanah di sini merujuk dalam ekonomi ni semua sumber yang dihasilkan oleh alam semula jadi, yang merangkumi sumber yang diperolehi di atas daratan. Contoh di atas daratan tu mungkin tanam-tanaman, sayur-sayuran ke, ataupun hasil ternakan, hasil perburuan dan sebagainya, itu semua di atas daratan. Dan di lautan, sumber yang dapat di lautan ni seperti perikanan kan, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan hasil laut. Dan seterusnya juga hasil yang diperolehi daripada dalam perut bumi ataupun dalam bumi lah, dalam tanah kan. Maknanya kita perolehi hasil galian kan, itu adalah hasil daripada dalam perut bumi lah. Dan semuanya dikategorikan sebarang. Sifatnya adalah penawarannya adalah terhad ataupun kita panggil tetap. Jadi dia tak banyak lah. Dan dia bersifat mobiliti penggunaan, tetapi tiada mobiliti tempat. Maknanya dia tak boleh dipindahkan, digerakkan lah, kan? Tapi dia memang ada mobiliti penggunaan lah. Okay? Ganjaran bagi tanah ni adalah sewa. Yang keduanya modal. Modal juga adalah sumber ekonomi. Dia merupakan barang yang mana ia dikeluarkan oleh pengeluar bagi mengeluarkan barang lain. Contoh barang modal ni ialah macam bangunan, mesin, jentera, robot dan sebagainya lah, dan lain-lain yang seumpama dengannya. Dan dia ni barang modal ni memberi pulangan lah kepada pengeluar. Jadi ganjaran daripada pemilik modal ni ialah dia akan memperolehi bunga atau kita panggil faidah. Okey, seterusnya kita tengok sumber yang keempat, iaitu usahawan. Usahawan ni adalah merupakan individu yang berkemahiran. Itu bezanya usahawan dengan buruh. Usahawan ni dia berkemahiran, dia ada ilmu, atau kita panggil orang yang berpengetahuan lah, dan berfungsi, di mana fungsinya dia boleh menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, maknanya menggunakan faktor-faktor pengeluaran, ataupun bahasa lainnya kita panggil menguruskan faktor-faktor pengeluaran. Kalau orang yang tak ada ilmu, tak ada kemahiran, dia tak boleh nak menggabungkan, dia tak boleh nak menguruskan faktor-faktor pengeluaran semasa nak menghasilkan proses pengeluaran kan, untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi usahawan ni dia berbeza lah dengan buruh. Jadi usahawan ni antara yang menyebabkan dia berbeza, dia mempunyai ilmu ataupun dia mempunyai kemahiran dalam mengurus, menggabungkan
mengorganize, tak kira apa-apa ayat seumpamanya untuk digunakan faktor-faktor tu dalam proses pengeluaran bagi menghasilkan barang dari perkhidmatan. Kalau tak ada usahawan ni, barang tak akan dapat dihasilkan. Okey, itu beza. Tapi kalau buruh ni bukan dia ada pun boleh hasilkan, tetapi dia tak boleh nak mengorganize, menguruskan. Dia tak ada ilmu, dia tak ada kemahiran yang tinggi untuk menguruskan pemprosesan melalui proses pengeluaran tu untuk menghasilkan produk. Itu kekurangan buruh. Okay. Usahawan ni dia menggunakan kemahiran sebab ilmu yang dia ada maksudnya kita anggap sebagai kemahiran dan kebolehan. Yang penting kebolehan apa? Menguruskan firma menguruskan firma, kerana firma yang ditubuhkan ataupun itu berfungsi dalam proses pengeluaran. Okey, yang pentingnya dia menguruskan firma secara cekap supaya matlamat akhir dia tu bagi pengeluar adalah mendapat keuntungan. Itu fungsi matlamat akhir dia tu. Tak ada makna lah kalau firma diuruskan oleh usahawan yang tidak berkemahiran dan akhir sekali mengalami kerugian. Jadi itu bukan matlamat dia lah. Dan satu lagi, usahawan ni dia dikenal juga sebagai orang yang menanggung risiko atau kita penanggung risiko lah. Dan ganjarannya adalah keuntungan atau kita untung. Okey, itu dia usahawan. Okey, kalau seterusnya ialah kita tengok 1.1.3 iaitu masalah ekonomi dan juga masalah asas ekonomi. Okey, kita tengok punca. Kenapa berlakunya masalah ekonomi ni? Punca berlakunya ni disebabkan oleh berlakunya ketidakseimbangan di antara kehendak manusia dengan sumber-sumber. Di mana kehendak manusia ni dikatakan tidak terhad. Sedangkan ataupun manakala sumber-sumber ekonomi yang ada ni adalah terhad. So bila dua perkara ini iaitu kehendak manusia dengan sumber ni dia tak seimbang ataupun kita panggil bertentangan, satu terhad, satu tidak terhad, maka akhirnya akan menimbulkan masalah. Masalah di mana kita kena fikir masalah ni iaitu masalah kekurangan, masalah pilihan dan kos lepas. Jadi kita kena ingat masalah ekonomi ni puncanya adalah ketidakseimbangan yang berlaku antara kehendak manusia yang tidak terhad sedangkan pada masa itu sumber-sumber yang ada adalah terhad. Jadi kita terpaksa memikirkan masalah ekonomi iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi dari ketiga-tiga ni disebabkan puncanya tadi kehendak yang tidak terhad tadi sedangkan sumber adalah terhad, maka pertama sekali kita kena fikir sebab dia akan mewujudkan masalah kekurangan. Okey, masalah kekurangan ini akan cuba diselesaikan, dipikirkan sebaik yang mungkinnya oleh masyarakat dalam sesuai ekonomi itu. Dan selepas itu bila masalah kekurangan terdapat diatasi, akan timbul pula masalah kedua iaitu pilihan, di mana masyarakat harus membuat pilihan sebab sumber-sumber adalah terhad. Jadi untuk memiliki suatu produk tu ataupun barang itu perlu dibuat pilihan, dan bila pilihan dibuat, dia akan menimbulkan perkara yang ketiga iaitu kos lepas. Okey, jadi kita akan tengok satu persatulah perkara ini iaitu dari segi kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, masalah ekonomi yang pertama adalah kekurangan, saya sebut tadi kan. Jadi konsepnya di mana konsep kekurangan ni adalah konsep yang membandingkan antara sumber ekonomi yang bersifat kekurangan ataupun terhad. Sedangkan kalau kita tengok pada kehendak manusia ni dia tidak terhad ataupun kita panggil tidak terbatas. Jadi kita ada unit-unit ekonomi yang asas, tiga yang paling asas iaitu individu, firma dan kerajaan. Bagi individu ni dia mengalami kekurangan dari sudut sumber pendapatan. Bagi firma dia mengalami kekurangan dari segi faktor-faktor pengeluaran lah. Untuk menghasilkan barang ni dia akan menghadapi kekurangan faktor-faktor.
Bagi kerajaan, kekurangan yang dihadapi oleh kerajaan adalah sumber hasil daripada kutipan cukai ke atas rakyat. Jadi itu dia kekangan, ya, kita sebut bila kekurangan ni dia kekangan lah sebenarnya yang dihadapi oleh unit-unit ekonomi. Okay? Jadi masalah kekurangan ini memaksa unit-unit ekonomi ini membuat pilihan kerana dengan sumber yang terhad ini, yang serba kekurangan ini, so dalam proses memaksimumkan memaksimumkan objektif atau matlamat masing-masing, so mereka perlu membuat pilihan lah. Jadi pilihan ni di mana ia perlu dilakukan kerana punca masalah kekurangan yang dihadapi pada awal tadi. Jadi pilihan yang dibuat ni kita tengok kepada unit ekonomi tadi. Okay, disebab macam contoh unit ekonomi yang pertamanya individu. Individu ni dia mengalami kekurangan pendapatan. Pendapatan yang terhad sangat. So pilihan dia ni perlu dibuat kerana dia nak cuba memaksimumkan kepuasan dia. Sebab objektif dia individu ni adalah memaksimumkan kepuasan, tapi dalam cuba memaksimumkan kepuasan dengan pendapatan yang sumber pendapatan yang terhad, so dia kena buat pilihan. Pilihan sama ada yang manakah yang memberikan kepuasan yang maksimum kepada individu ataupun pengguna tersebut. Sama ada dia nak beli baju ke ataupun nak beli seluar contohnya kan. So manakah yang dia akan pilih, dia akan buat pilihan. Yang penting pilihan yang boleh memaksimumkan kepuasannya. Bagi firma pula, unit firma ni kekurangannya faktor-faktor pengeluaran. Dalam proses menghasilkan barangan tu, dia memiliki kekurangan dari segi faktor-faktor. Kalau faktor-faktor banyak tak ada masalah, ni faktor sikit kan. Jadi macam-macam dia kena pergi. Sedangkan objektif firma ni bermatlamatkan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi dia terpaksa membuat pilihan lah dalam menguruskan sumber-sumber yang dimiliki secara terhad tu. Apakah barang yang boleh memaksimumkan keuntungan kepada firma tersebut. Jadi firma tu terpaksa membuat pilihan lah. Sama ada nak mengeluarkan produk yang pentingnya yang memberi keuntungan lah. Itulah. Okay. Contohnya kalau firma tu sumbernya adalah sebagai itu sumbernya biji besi lah sumber. Biji besi ni terhadnya. Jadi dia nak mendapat keuntungan, so dia kena buat pilihan. Nak menggunakan biji besi tu bagi menghasilkan apa? Adakah dia dapat menghasilkan pagar besi ataupun digunakan biji besi itu untuk menghasilkan produk yang berasaskan besi yang lain lah. Okay? Besi grill ke contohnya kan. Jadi dia tengok yang mana menguntungkan pihak dia lah. So itu yang akan dia keluarkan. Okay? Bagi kerajaan, kekangan atau kekurangan yang dihadapi adalah sumber hasil lah. Jadi sumber hasil ni limited kan, terhad saja, tak banyak. Jadi contohnya ada berapa juta daripada hasil kutipan cukai. Jadi berapa juta itu perlu dilihat berdasarkan kepada matlamat kerajaan, iaitu memaksimumkan kebajikan rakyat. Jadi kalau kerajaan nak menyediakan kemudahan kepada rakyat, berbagai pilihan boleh buat, tapi pilihan manakah yang boleh memaksimumkan kebajikan rakyat, yang boleh memberi kepuasan kepada rakyat? Adakah sekolah harus dibina dahulu, ataupun balai raya, ataupun jalan raya, ataupun mungkin lampu jalan dulu? Tengok kepada pilihan-pilihan. Yang pentingnya dia boleh memaksimumkan kebajikan rakyatnya. Yang mana yang boleh memberi pulangan dari segi kebajikan yang tinggi kepada rakyatnya. Itu yang akan diutamakan lah. So masalah pilihan ni akan seterusnya mewujudkan masalah yang ketiga, iaitu kos lepas. Okay? So kita tengok dari segi apa itu maksud kos lepas lah. Kos lepas ni adalah pilihan kedua yang terbaik yang terpaksa dilepaskan kerana membuat pilihan ke atas penggunaan atau pengeluaran sesuatu barang atau perkhidmatan yang pertama terbaik. Kalau saya ringkaskan definisi ni maknanya apa? Maknanya kos lepas ni adalah barang yang kita lepaskan, yang kita tak pilih. Sebab kita nak dapatkan barang yang kita pilih. Ataupun yang lebih tepat sikit,
pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan kerana untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Kalau saya bagi contoh, maknanya kalau ada dua barang, barang A, barang B. Kalau saya memilih barang A, ini bermakna kos lepas bagi barang A adalah barang B. Maknanya kos lepas itu merujuk pada barang yang tidak dipilih. Sebab kita pilih barang A, jadi kos lepas barang A adalah barang B. Barang B itulah kos lepas bagi barang A. Okey, itu maksud kos lepas. Okey, kita tengok di sini. Kita tengok pada kolom kos lepas di sebelah kanan ni kan. Jadi memanglah kehendak individu, kita tengok individu, unit ekonomi yang utama individu. Kehendak mereka berbagai-bagai. Ada nak buku, ada nak baju sukan, kan, t-shirt sukan dan sebagainya. Tapi kekurangan ni kita dah faham dah, individu kekurangan sumber pendapatan. Jadi dia kena buat pilihan sama ada nak beli baju sukan ke ataupun nak buku, nak beli buku kan. Jadi manakah yang memberi, dia mesti mempertimbangkan faktor kepuasan maksimum lah. Jadi didapati baju T atau t-shirt sukan ni adalah memberikan kepuasan yang maksimum kepada individu ini. Jadi dengan kata lainnya, pengguna ini akan memilih pilihannya adalah untuk memiliki ataupun membeli baju t-shirt sukan itulah, sebab dia boleh memberikan kepuasan yang maksimum daripada penggunaan baju sukan itulah kepada pengguna. Jadi dengan kata lainnya, kos lepasnya adalah buku. Jadi maknanya buku tak dipilih oleh individu tersebut. Jadi buku jadi kos lepas kepada baju t-shirt sukan tu. Okey, kalau kita tengok kepada FEMA. Kalau kita tengok kepada FEMA, kehendak yang ingin dilakukan oleh FEMA ni ada banyak pilihan, iaitu mengeluarkan beg, projek mengeluarkan kasut. Itu pilihan-pilihan atau kehendak-kehendak yang ingin dilakukan oleh FEMA untuk dikeluarkan. Tapi masalahnya mereka ada masalah kekurangan dari segi faktor-faktor pengeluaran, terutama dari segi modal kan. Jadi contoh yang dibagi saya ni 200,000. Modal tu hanya terhad kepada 200,000. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, pilihan untuk mengeluarkan barang mana bergantung atas pertimbangan untuk memperolehi ataupun memaksimumkan keuntungan. Sebab FEMA objektifnya memaksimumkan keuntungan. Jadi dalam contoh jadual ini didapati FEMA ini memilih untuk mengeluarkan pengeluaran kasut kerana kasut ni menjamin dia mendapat untung yang maksimum lah. Jadi dengan pemilihan kasut sebagai produk yang dikeluarkan sebab dia memberi keuntungan kepada FEMA, so pengeluaran beg adalah kos lepas bagi pengeluaran kasut lah, itu maksudnya. Okey, itu maksud kos lepas. Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barang yang terbaik. Dalam kes kerajaan ni, projek pertahanan negara ni, kapal selam, itu pilihan yang pertama. Yang kedua mungkin pembangunan sosioekonomi seperti membina sekolah, hospital dan jalan raya. Jadi di sini masalahnya kekangan atau kekurangan yang dihadapi oleh kerajaan adalah hasil kerajaan. Diberi contoh sini, hasil kerajaan hanya terhad kepada 200 juta saja. Okey, jadi sekarang kerajaan kena buat pilihan. Dengan 200 juta terhad duit yang ada tu, 200 juta dia kena buat pilihan. Dia tak boleh beli kapal selam dalam masa yang sama, membuat hospital, membuat sekolah dan sebagainya. Jadi dia kena pertimbangkan faktor memaksimumkan kebajikan rakyat. Jadi manakah perkara yang boleh memberi kebajikan yang maksimum kepada rakyat? Jadi dalam kes ini, pilihan yang terbaik pada kerajaan dengan 200 juta hasil yang dia ada tu, dia membina hospital. Sebab hospital ni menjamin memberikan kebajikan yang maksimum kepada rakyat dari segi kemudahan kesihatan kan. Jadi tambah-tambah sekarang ni COVID kan. Jadi hospital tu perlu dibina. Jadi pembinaan hospital tu pilihan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi kos lepasnya ialah tidak dapat membuat pembelian ke atas kapal selam. Jadi itulah kos lepas dia. Kapal selam itu adalah kos lepas kepada pembinaan hospital.
Okey. Okey, kita tak tengok apa. Kita terus pada masalah, bila kita bincang masalah ekonomi, kita tengok masalah asas pula. Okey. Okey, apakah di masalah asas ekonomi itu? Dia ada 4. Yang pertama sekali, apakah barang yang hendak dikeluarkan? Yang kedua, berapa banyakkah barang yang hendak dikeluarkan? Berapa jumlah dia? Yang ketiga, selepas selesai berapa banyak, kita kena fikir pula tentang bagaimana cara barang ni hendak dikeluarkan. Kena fikir. Yang keempat, bila dah kita tahu dah cara mengeluarkan barang ni, kita kena fikir perkara yang keempat, iaitu untuk siapa? Bila barang tu dah terhasil, untuk siapa barang ni nak dikeluarkan ataupun nak diagihkan lah. Kepada siapa ni barang ni? Siapa yang berhak memiliki barang? Kita tengok satu. Jadi untuk persoalan pertama bagi masalah asas ekonomi ni, apakah barang yang hendak dikeluar ni? Sebelum kita cerita apa-apa, pelajar kalau boleh terangkan dia berpunca daripada apa? Punca utama masalah ekonomi, iaitu apa? Sumber-sumber yang terhad, sedangkan kehendak manusia tidak terhad. Itu kena terang dulu. Itu punca asas dia. Daripada situlah, bila sumber-sumber terhad, kehendak manusia tidak terhad, maka FIMA baru masuk pada ayat yang pertama ni. Maka FIMA terpaksa membuat pilihan untuk menentukan jenis barang atau perkhidmatan apa yang hendak dikeluarkan. Jadi kalau nak keluarkan ni, mula-mula tadi dia berpunca daripada kehendak yang tidak terhad tadi, sedangkan faktor adalah terhad. Jadi manusia terpaksa memikirkan persoalan apakah barang yang nak dikeluarkan dengan melihat kepada keperluan. Jadi barang yang nak dikeluarkan ni, dia mesti mengikut keperluan lah. Barang mana yang perlu dulu dalam ekonomi, dalam masyarakat tu? Barang mana yang perlu dulu? Barang mana yang dikehendaki? Yang utama sekarang ni, barang apa yang orang nak apa? Dan juga jumlah permintaan juga mempengaruhi. Permintaan orang tu juga mempengaruhi apakah barang yang hendak dikeluarkan. Maksudnya kalau ramai orang meminta barang itu, maka FIMA akan mengeluarkan barang itu. So dia maknanya dia bergantung pada keperluan, kepada kehendak dan seterusnya, kepada jumlah permintaan. Ni kena dipertimbangkanlah, sebabnya kita tak mau berlakunya situasi lebihan ataupun kurangan dalam permintaan atau penawaran dalam pasaran. Okey. Jadi masalah apa barang yang nak dikeluarkan tu dah selesai, sebab melihat kepada permintaan yang banyak kan, melihat kepada kehendak masyarakat, keperluan masyarakat. Jadi bila dah tahu dah barang apa nak dikeluarkan, kena fikir pula berapa banyak ni barang nak dikeluarkan ni. Banyak mana kan? Kalau banyak sangat rugi pula, kalau sikit pula tak cukup pula. Jadi macam mana nak menetapkan jumlah? Jadi jumlah pengeluaran ataupun persoalan berapakah yang nak dikeluarkan, ini bergantung pada jumlah faktor-faktor pengeluaran yang dimiliki ataupun yang diperuntukkan kepada FIMA. FIMA ni ada banyak mana faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran tu ada buruh, tanah, modal, usahawan. Kalau saya ambil buruh, FIMA tu ada berapa buruh? Jadi kalau nak keluar, tengok kepada jumlah buruh lah. Kalau syarikat tu ada 100 orang buruh, so kapasitinya banyak mana? Berdasarkan 100 orang buruh tu dia dapat keluarkan berapa? Jumlahnya banyak tu lah, sebanyak kapasiti buruh yang ada. Kan? Kalau buruh dalam kedai kecil lah, kedai makan, ada 2 orang je. Seorang tukang masak, seorang tukang ambil order. 2 orang kan. So setakat mana pengeluarannya? Tak banyak lah. Betul tak? Jadi tengok pada kapasiti atau jumlah faktor-faktor pengeluaran yang dimiliki oleh FIMA tu. Yang keduanya, pengeluaran yang lebih terhadap satu barang ni, dia akan menyebabkan pengurangan keluaran barang yang lain. Dalam kes ni, dia melibatkan penggunaan faktor ni. Kalau FIMA nak mengeluarkan sesuatu barang, dia terpaksa mengagihkan faktor-faktor dengan banyak ke atas pengeluaran yang nak dikeluarkan. Dan sudah pasti barang yang dia tak keluarkan, dia terpaksa kurangkan penggunaan sumber. Okey, maknanya dia kena lebihkan
sumber ke atas barang yang dia hendak keluarkan. Okey. Jadi barang yang dia tak nak keluarkan, mungkin dia kena kurangkan sikit penggunaan inputnya. Okey, itu maksud ayat ni lah. Okey, berapa banyak tu selesai dari segi perkara isi yang diterangkan tadi lah. Selepas tu, bila dah tahu dah barang apa nak dikeluarkan, berapa banyak jumlah dia, jadi kita kena fikir, FIMA lah kena fikir biasanya bagaimana nak keluarkan barang ni. Bagaimana nak keluarkan barang ni. Jadi, nak keluarkan barang ini, dia berdasarkan kepada teknik pengeluaran yang paling cekap. Iaitu berdasarkan kepada harga yang paling rendah. Harga yang paling rendah ni harga kos lah. Kos yang paling rendah. Dalam proses pengeluaran tu, kalau kita nak mencapai teknik tahap pengeluaran yang dikatakan cekap ni, ialah mengeluarkan pada kos yang paling minimum. Itu yang dikatakan cekap. Kalau mengeluarkan kos pada kos yang tinggi kan, kita tak bagi cekap. Jadi di sini FIMA perlu memilih teknik pengeluaran yang memberikan kos yang paling minimum ataupun yang dikatakan cekap ni lah. Jadi dalam ekonomi kita ada dua pilihan teknik pengeluaran, iaitu pilihan yang cekap sama ada menggunakan teknik pengeluaran yang berintensifkan modal ataupun teknik pengeluaran yang berintensifkan buruh. Dia bergantung pada keperluan dalam sesebuah negara ke atas proses pengeluaran tu. FIMA nak pilih apa? Kalau berintensifkan modal tu maknanya berdasarkan kepada jentera lah, mesin, menggunakan jentera, mesin dan sebagainya. Kan? Tapi dia mahal lah. Kalau berintensif buruh ni maknanya dia tak guna teknologi modern lah, tidak menggunakan jentera, dia menggunakan sumber manusia, iaitu buruh. Jadi pilihan nak guna intensif buruh atau modal ni bergantung kepada keperluan dalam negara tu, dia memiliki sumber yang mana yang banyak. Kalau contohnya, kalau di negara yang ramai penduduk macam di India ke, di Indonesia ke, sudah pasti dia tak akan menggunakan teknik pengeluaran berintensifkan modal. Sebab mahal kan. Dia ramai penduduk kan. Jadi dia menggunakan teknik pengeluaran yang berintensifkan buruh lah. Sebab buruh dia ramai kan. Tenaga buruhnya ramai sebab penduduk dia ramai. Dan bila tenaga buruh ramai, dia punya kos menggunakan buruh tu murah. Okey. Yang itulah. Jadi kos, dari segi kos bagaimana nak keluarkan? Kalau kita tengok kos rendah. Jika harga buruh secara relatif lebih rendah, maka berbanding harga modal lah. Kalau harga buruh tu lebih rendah daripada harga modal, maka teknik pengeluaran yang berintensifkan buruh tu akan dipilih. Begitu juga sebaliknya lah. Sebaliknya kalau di negara ataupun dalam ekonomi tu modal tu harga modal tu lebih murah daripada, sebab penduduk dia tak ramai kan. Dia ada banyak modal, jadi dia akan gunakan intensif modal kan. Itu maksudnya tengok pada mana yang dia kos yang rendah. Okay. Tapi yang pentingnya bagaimana nak keluarkan barang ni, dia tujuannya mesti untuk memaksimumkan keuntungan, iaitu dengan mengeluarkan pada kos yang paling minimum. Itu penting dalam teknik pengeluaran ni, yang mana dia nak pilih mana yang bercakap tu bergantung pada kos dan juga keuntungan lah. Okey. Selepas selesai masalah nak mengeluarkan bagaimana nak keluarkan kan, iaitu dengan teknik pengeluaran yang cekap tadi, bila barang tu dah terhasil, persoalan yang keempat timbul dalam masalah ekonomi, iaitu untuk siapa barang ni nak dikeluarkan, kepada siapa ni barang ni. Barang tu dah dikeluarkan, persoalannya untuk siapa ni barang ni. Jadi kat sini kita kena jawab soalan ni. Untuk siapa? Dia bergantung kepada corak pengagihan kekayaan, atau kita panggil corak agihan pendapatan. Bergantung pada sumber pendapatan, ataupun kita kenali juga sebagai kuasa beli ataupun kemampuan membayar masyarakat dalam sesebuah ekonomi itu ataupun negara. Jadi dekat sini FIMA perlu tahulah kuasa beli golongan-golongan sasaran.
Kalau dia keluarkan barangan mewah, so golongan sasarannya adalah orang-orang yang berpendapatan tinggi lah. Kalau produk dia ni, keluaran firma ni untuk rakyat marhain ataupun golongan biasa lah kan. Jadi golongan sasarannya, so dia akan cuba mengeluarkan harga mengeluarkan barang pada harga yang berpatutan lah dengan golongan sasarannya, supaya golongan sasaran yang dia target tu dapat membeli barang-barang keluaran mereka. Itu maksud dia. Jadi golongan untuk siapa persoalannya diatasi dengan bergantung kepada kuasa beli kan, ataupun agihan kekayaan. Jadi mana kalau bagi golongan yang berpendapatan tinggi ataupun orang kaya kan, kita fahamlah kuasa belinya adalah tinggi kan. Jadi bila kuasa belinya tinggi, maknanya dia menikmati ataupun boleh membeli barang dengan banyak, dan boleh membayar dengan harga yang tinggi lah. Dan begitu sebaliknya kalau untuk barang yang golongan biasa ni, so mereka boleh beli juga, tapi setakat pendapatan yang dia ada lah, tak sebanyak seperti golongan kaya tadilah. Maknanya bergantung ke corak agihan perabatan. Maknanya kalau orang kaya tu dah mampu beli banyak, kalau orang miskin dia boleh beli juga tapi tak banyak seperti orang kaya lah. Itu maksud bergantung pada corak agihan perabatan. Okey. Last sekali dalam part 1.1 ni ialah pengkelasan jenis barang. Kita ada barang, jenis-jenis barang ada 3 kelompok besar. Satu, barang percuma dengan barang ekonomi. Kenapa kita buat kelompok ni? Sebab kadang-kadang tu soalan buat perbandingan antara dua barang kan. Jadi perbandingan antara barang percuma dengan barang ekonomi, nanti kita tengok kejap lagi. Yang keduanya barang modal, barang perantaraan, dan juga satu lagi barang pengguna ataupun kita panggil juga barang akhir. Dan kategori yang ketiganya ialah perbezaan antara barang awam dengan barang persendirian. Walaupun saya kata perbezaan, kadang-kadang soalan tu mungkin tanya satu jenis barang je lah kan. Tapi kita buat ini untuk menunjukkan supaya nampak perbezaan antara barang-barang. Kita tengok barang percuma. So, apakah maksud barang percuma? Barang percuma ni dari segi penawarannya dia tidak terhad lah. Because dia percuma kan. Dia boleh didapati di mana-mana saja di atas muka bumi ni. Jadi sifatnya penawaran yang tidak terhad. Dan sudah pasti dia bukan dia tiada kos lepas. Tidak ada kos lepas. Dan bila tak ada kos lepas, dia tak ada kos pengeluaran. Maknanya dia tiada harga lah. Dia tiada harga. Bila tak ada harga, tak perlu bayar. Bila tak perlu bayar, dia percuma. Contoh apa? Cahaya matahari, udara, air sungai ke, kan? Air pun kategori ni ada air yang kena bayar juga, tapi air sungai lah kita panggil yang free kan. Jadi gitulah, itu barang percuma. Saya rasa tak ada masalah untuk difahamkan. Yang kedua barang ekonomi. So dari segi maksudnya barang ekonomi ni, sebab kita nak bezakan dengan barang percuma, dari segi penawarannya terhad. Ekonomi ni tak banyak lah, terhad. So nak keluarkan ni dia ada kos. Bila ada kos pengeluaran lah. Ada kos lepas. Bila ada kos lepas, ada kos pengeluaran, mana dia perlu dibayar sebab dia ada harga. Tu dia 3 perkara ni berkait lah. Bila ada kos, ada harga. Bila ada harga, dia kena bayar. Gitu. Kalau barang percuma, dia tak ada kos. Kos lepas tak ada, kos pengeluaran tak ada, jadi tak ada harga. Bila tak ada harga, tak perlu bayar percuma. Gitu kan. Jadi contoh senanglah barang ekonomi ni, contohnya buku, alat tulis, kasut dan sebagainya. Jadi boleh katakan semua barang yang ada dalam muka bumi sekarang ni, di dunia ni, semua barang yang barang ekonomi lah, kecuali yang percuma. Yang percuma barang percuma lah. Itu je lah. Sebab semua barang ni kena bayar kan. Yang kedua barang modal. Barang modal ni dia digunakan ataupun dihasilkan untuk menghasilkan barang lain. Itu sifat barang modal. Dan satu lagi sifat yang kedua barang modal, dia tidak hilang rupa bentuk asalnya walaupun selepas digunakan. Dan bila macam tu, dia juga mempunyai sifat yang ketiga, iaitu berlakunya susut nilai. Dia ada susut nilai lah.
Sebab barang modal ni contoh dia apa dia? Mesin, jentera, peralatan dan sebagainya lah. Dan kereta tu tengok pada jenis kereta lah. Adakah dia kereta, dia bukan kereta persendirian lah, dia kereta kalau dibuat taksi ke, dia buat Grab ke, kan dia jadi barang modal, sebab dia boleh memberikan keuntungan kan kepada pemilik dia tu. Satu lagi selain pada barang modal, kita tengok barang perantaraan, barang perantara kita panggil, barang di mana barang perantara ni barang yang boleh diproses semula. Dia ni boleh diproses semula untuk dijadikan barang akhir, ataupun kita panggil barang siap atau barang pengguna lah. Kalau dari segi masuk barang modal tadi, dia digunakan untuk menghasilkan barang lain juga. Okay, dia lebih kurang sama je. Tapi yang berbezanya, kalau barang modal tadi dia tidak hilang rupa bentuk asal, tapi yang ini dia akan hilang rupa bentuk asalnya selepas digunakan dalam proses pengeluaran. Itu bezanya barang modal ni ke barang perantara, dia jadi barang lain. Contoh barang modal ni, barang perantara ni, barang perantara ni contohnya bahan-bahan mentah kan. Itu barang perantara lah, sebab dia mengalami proses pemeringkatan pengeluaran. Tukar status kan. Contohnya daripada tepung gandum tukar kepada gandum kepada roti. Jadi dia bertukar-tukar bentuk kan. Kalau barang modal tadi jentera je. Dia memang berfungsi mengeluarkan barang lain, tapi dia tetap kekal dengan sifat asal dia tu, bentuk asal kan. Okey, kita tengok barang pengguna ataupun dikenali juga barang siap, barang akhir, sama je. Jadi apa maksudnya? Barang ni barang yang dikeluarkan oleh pengeluar dan siap sedia untuk digunakan oleh pengguna lah. Dia tak ada mengalami proses pengeluaran lagi. Dia siap digunakan, tunggu dia beli sajalah. Dan dia ada dua kategori lah, satu barang yang tahan lama, satu barang yang mudah rosak. Bahan tahan lama ni TV, bicycle, mesin basuh, itu tahan lama lah. Tapi kalau barang pengguna yang mudah rosak ni, macam sayur-sayuran kan, buah-buahan, gitulah, ataupun barang-barang laut kan, ya, lama-lama busuk kan kalau tidak dimasukkan dalam fridge lah. Itu ada dua kategori barang. Okey, yang seterusnya ialah perbezaan antara barang awam ataupun kita kenali juga sebagai barang sosial, barang yang ditawarkan kepada semua individu tanpa pengecualian ataupun tanpa halangan ataupun kegunaan. Mana tak ada seorang pun, kalau kerajaan tawarkan, tak ada seorang pun dikecualikan. Semua orang berhak dapat. Semua orang dapat menggunakan barang tersebut. Itu dikenali sebagai awam lah. Dan sudah pasti dia disediakan oleh pihak kerajaan. Itu memang sinonim lah. Barang awam ni disediakan oleh kerajaan. Tapi kadang-kadang ada swasta juga, sebab kita dan kerajaan dan swasta. Sebab kadang-kadang tu ada juga swasta yang menjadikan barang awam. Mungkin dia nak buat kebajikan kan. Tapi untuk apa? Untuk kegunaan orang ramai dan untuk meningkatkan taraf kebajikan rakyat. Jadi itu fungsi barang awam. Okey. Contohnya sekolah, lampu jalan, jalan raya dan sebagainya lah. Yang itu. Okey. Kalau kita tengok barang awam ni dengan barang persendirian ni lain. Barang persendirian ni, barang yang boleh diperolehi dan dimiliki oleh individu tertentu dan dia tidak boleh dinikmati oleh individu lain tanpa kebenaran pemilik. Itu nama barang persendirian, sebab dia ada tuan dia kan, tuan pemilik dia tu. Jadi orang lain tak boleh gunakan selagi tak dapat keizinan ataupun kebenaran daripada pemiliknya. Itu barang persendirian. Okey. Dan sifatnya kegunaan sama, tiada kegunaan sama lah. Pasal apa tiada kegunaan? Mana boleh guna sama? Pemiliknya saja yang boleh gunakan barang tu. Kalau barang persendirian tu kereta kan, pemilik kereta tu lah. Mana boleh orang lain ambil kereta sekati kan? Tak boleh lah. Okey. Itu maksudnya barang persendirian. Jadi orang yang mampu membayar saja yang boleh menggunakan ataupun memiliki barang tersebut lah. Okey. Contohnya rumah, kereta, pakaian dan sebagainya lah. Senang lah. Okey, so itu saja untuk sesi kuliah untuk subtopik 1.1. Okey, nanti kita sambung keluk kemungkinan pengeluaran bagi subtopik 1.2. Sekian, terima kasih.